Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit ya kenyataan media yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden Muafakat Nasional ya, yaitu Zuraida Kamarudin ya, yang bertajuk amat dangkal untuk Parlimen menghadkan penggunaan kafe dan Zionis. Saya melihat kenyataan Zuraida Kamarudin ya, yang mana dia membidas Speaker Dewan Rakyat yaitu Tan Sri Johari Abdoh ya, yang mahu ahli parlimen berhenti melabelkan satu sama lain dengan perkataan seperti kafe, Zionis dan Yahudi yang boleh mengguriskan hati ketika berbahas. Di sini saya lihat Zuraida menyatakan arahan ini adalah satu langkah yang amat tidak wajar kerana menyekat kebebasan bersuara ahli-ahli Dewan Rakyat. Di sini juga dia menyalahkan ahli parlimen daripada kerajaan, yang mana dia menyatakan bahawa di sini daripada mengenakan larangan menyeluruh, Johari sebaliknya harus menjelaskan maksud yang perterjemahan perkataan itu serta konteks penggunaannya kepada semua ahli parlimen. Ini kerana katanya ya, bukan sahaja satu kutukan atau celaan, tetapi hanya satu gelaran kepada mereka yang bukan mengganut agama Islam. Di sini juga Zuraida merasakan bahawa menurut pandangan dia ya, sebagai mantan ahli parlimen selama 3 penggal ya, kualiti pengurusan parlimen dan ahli parlimen yang ada ketika ini dilihat merundum berbanding sidang parlimen sebelum ini. Tahap ketahanan mental ahli parlimen khususnya daripada kalangan ahli parlimen kerajaan begitu rapuh, sehingga kan speaker sendiri terpaksa campur tangan untuk menurunkan arahan-arahan merapu untuk menjaga hati mereka. Ini kata Zuraida ya, yang mana di sini juga dia menyatakan bahawa Speaker iaitu Johari Abdoh kelihatan amat jelas lemah mengendalikan sidang parlimen dan dilihat terlalu berlembut dengan pihak kerajaan dan terlalu tegas apabila berhadapan dengan pembangkang. Jika itu tidak mampu berlaku adil, saya sarankan Johari untuk melepaskan saja jawatan beliau sebagai speaker dan membiarkan individu lain yang lebih layak untuk memegang jawatan tersebut. Di sini dia kata walaupun kasar dan biadab, bagi setengah pihak suara ahli parlimen seharusnya tidak boleh disekat kerana perbuatan menghalang perkataan atau kenyataan tertentu di dalam parlimen itu dengan jelasnya akan merencat perkembangan demokrasi negara kita ini. Ini kata Zuraida ya. Jadi apabila saya melihat Zuraida menyatakan apa yang dia rasa, yang pertama, Zuraida tidak berada dalam parlimen waktu itu, dan saya rasa Zuraida pun buat andaian dia dengan tidak melihat headset, ataupun Zuraida tidak menonton video sidang parlimen secara live untuk meneliti perkara ini, cuma di luar konteks. Saya lihat ya, kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Sri Tan Sri Johari Abdoh ya, yang mana saya dah ulas juga panjang tadi berkenaan dengan isu pemimpin PAS, pemimpin bersatu yang membuat kritikan di luar, walaon-walaon, termasuk macam Zuraida ini, yang saya rasa ya, mereka putar belit ataupun spinkan satu fakta. Saya rasa kalau Zuraida bersikap seperti ini sewaktu dia berada dalam Parti Keadilan Rakyat dahulu, awal-awal Zuraida ini ditolak. Tetapi hari ini sudah kita nampak belang yang orang bernama Zuraida ini, apabila dia sedang bermain dengan sentimen kaum dan agama. Hari ini kita nampak Zuraida sudah menunjukkan taring dia, tanduk dia, bahawa dia ni seorang yang resis. Jadi patutlah dia dulu melompat kerana sikap dia. Zuraida pada saya ya, berbohong banyak kepada rakyat, sebab itu dia ditolak di PRU yang lalu dan dia sampai hilang deposit. Inilah orang yang bernama Zuraida. Apa yang dia nak buat sekarang ini, nak suruh speaker Dewan Rakyat meletak jawatan ataupun mengundur diri. Zuraida siapa juga? Zuraida tidak ada hak untuk menghalang ini kerana speaker ini adalah keputusan yang dibuat oleh ahli parlimen sebulat suara untuk melantik nama-nama yang telah pun kita calonkan. Ini adalah jelas. Zuraida sendiri tahu itulah demokrasi. Jadi hari ini berkenaan dengan isu ini tadi, saya melihat satu perkara. Apa yang diulas oleh Speaker Dewan Rakyat hari ini diperbesarkan oleh orang macam Zuraida ini. Dia sendiri pada saya tidak faham, mungkin juga kurang cerdik, tetapi dengan bahasa kasarnya adalah amat bodoh. Kerana perkataan ini dalam parlimen sepatutnya ini bukan demokrasi namanya sudah. Ini sudah namanya menghina antara sesama. Rakyat Malaysia ini semua faham berkenaan dengan isu kafe,
Zionis dan sebagainya. Tapi tak perlulah Zuraida merasakan bahawa nak jadi hero dalam isu ini. Kenapa kita nak panggil kawan kita dalam parlimen, sama-sama ahli parlimen sebagai kafir? Kalau kita di Malaysia ini nak mengamalkan sikap apabila kita berkawan dengan non-Muslim dan kita panggil dia kafir. Hai si kafir, hai si Zionis. Adakah itu satu bentuk yang bagus? Saya rasa dalam Islam pun walaupun kita akan memanggil bahagian contohnya orang yang bukan Muslim ini sebagai kafir. Kafir itu pun banyak kategorinya lagi. Jadi adakah kita dekat sini terus nak memanggil begitu? Dan saya rasa di negara Arab yang mengamalkan agama Islam, yang lebih Islam daripada di Malaysia ini pun tidak memanggil kawan dia daripada agama lain sebagai kafir. Jadi kita nak mengamalkan perkara itu. Sedangkan negara kita ini didiami oleh penduduk-penduduk yang berbilang kaum, agama berbilang agama. Dan kita nak robohkan dengan perkataan kamu Zionis, kamu kafir. Adakah ini yang kita mau? Jadi pada saya lihat kenyataannya dikeluarkan oleh Zuraida Kamarudin ni, yang dia kata speaker merapu. Yang saya rasa merapu ni adalah Zuraida yang tidak faham bahasa. Jadi bagaimana Zuraida ini menjadi menteri kalau sikap dia macam ni? Apabila kita jadi menteri pun nanti kita berdepan dengan semua kaum. Jadi kalau kita pergi dekat Sarawak contoh, Zuraida ni tahu sebenarnya. Kalau dulu saya tahu Zuraida ni macam ni ya, dia turun Sarawak ya. Bagus saya letak Zuraida ni makan daging yang tidak halal. Kalau kita tak menghormati dia. Jadi apa yang dia cakap ni waktu dalam Parti Keadilan Rakyat dulu tidak begini. Hari ini apabila dia bersama dengan geng-geng atuk, apabila dia mengkhianati parti, dia menggunakan perkataan ini. Kalau rasa kecewa kerana nak kena bayar denda 10 juta Parti Keadilan Rakyat, kenapa kamu melompat? Kenapa kamu khianat parti? Nah, ini manusia dia. Jadi banyak perkara. Zuraida sendiri belum tentu betul. Banyak perkara yang dia dulu buat dalam parti yang tak payah Zuraida nak terangkan, nak mengajar Dato' Tan Sri Johari Abdoh. Johari Abdoh kenal sosok ni, Zuraida ni. Zuraida belum ada dalam Parti Keadilan Rakyat. Johari Abdoh dah ada bersama dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi hari ini Zuraida semua benda yang dia cakap propaganda semua. Dulu waktu dia nak keluar Parti Keadilan Rakyat, waktu dia dalam Parti Keadilan Rakyat, dia kata dia tak kenal Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hari ini Zuraida kenal tak Dato' Sri Anwar Ibrahim? Jangan sampai tak kenal lagi. Perdana Menteri kita sekarang ni Dato' Sri Anwar Ibrahim, tahu tak Zuraida? Dan dulu kamu kata bye-bye Nur Izzah, bye-bye Wan Azizah, bye Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hari ini dalam politik kamu telah pun di-bye-bye kan? Apa pun tak ada sudah. Zuraida telah membuang waktu dia, telah mengambil waktu untuk dia menipu Parti Keadilan Rakyat begitu lama sehingga kan hari ini kita tengok pengkhianatan dia. Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang dengan ni orang seperti Zuraida ini, tapi cukup kita tahu berbuih Tan Sri speaker nak menjelaskan pun masih dia nak bermain dekat luar. Pada saya dia teruskanlah kalau itu agenda dia. Dan saya lihat dia sebagai timbalan Presiden Muafakat Nasional pun tak boleh sampai ke mana. Muafakat Nasional ni untuk semua kaum, untuk semua orang, ataupun hanya untuk sebatas mereka mencari makan dalam politik. Itu saya nak tanya. Kalau setakat sebatas kamu nak bermain dengan sentimen kaum sahaja, maka apa gunanya kita ni ada MA63? Kita kembali, itu saya ulang-ulang dengan MA63. Kita tak boleh lari daripada situ. Zuraida ni, belum tentu lagi dia ni lahir dekat Malaysia. Entah-entah Zuraida ni daripada Singapura. Banyak cerita ni Zuraida. Jadi kamu jangan cerita. Kami ni memang anak jati Malaysia. Zuraida kena sedar diri ni kalau bercakap. Itu ulasan saya. Sekian, terima kasih.